Okay, dan okay, so saya just intro simple je. So hari ni kita akan bedah buku Trade Like a Shark by Robbie Burns. So buku ni tentang apa? Main topik buku ni tentang psychology in trading. So antara yang kita selalu lupa dalam saham ni, kita ingat semuanya berkaitan dengan technical analysis. Which is correct up to some point. Sebenarnya kebanyakan traders dalam saham ni, dia kalah sebab apa? Sebab psikologi sebenarnya. Ada orang macam buat kajian lah, tak tahu kajian ke tak tapi ada macam selalu nampak orang share gambar yang mana dalam trading ni sebenarnya more than 50% adalah berkaitan emosi kita. Dan technical analysis semua tu benda simple je sebenarnya. Dan itu merangkumi 20% je lebih kurang. Kan dia portion yang kecil lah, bukanlah exactly kan. Tapi emosi lah punca kenapa ramai traders selalu kalah. Dan buku ni dia menceritakan, dia bahagi pada 3 topik utama, iaitu The Way of Shark. Sekejap saya buat pointer merah. Ni The Way of Shark part yang pertama. Part yang kedua, The 8 Deadly Emotions. Maksudnya 8 emosi yang selalu menyebabkan kita kalah dalam saham. Itulah excitement, desperation, greed kan. Kita terlampau tamak, fear, terlampau takut, ego, terlampau rasa yakin dengan diri kita. Kan stubborn, degil, anger, marah, regret, menyesal. Ini antara 8 emosi yang selalu bermain dalam setiap traders kan. Dan diri saya termasuk, dan semua orang akan merasai benda ni. Dan yang ketiga adalah danger zones and traps. Ni danger zones and traps, apa benda-benda bahaya yang dalam saham yang kita kena elak sebolehnya. Cuma hari ini saya sempat tengok 2 topik je lah, dan benda ni panjang dan saya tak berniat nak memanjangkan lah sesi-sesi ni kan, sebab nanti semua orang penat dengan benda-benda berat macam ni. Dia tak ada berat sangat kan, dia simple je, add up knowledge lah. Kadang-kadang benda kita dah tahu. Cuma untuk kita lebih sedar, bila kita diceritakan benda tu, kita sedar, oh macam ni sepatutnya yang terjadi kan, apa yang kita patut buat, kita tahu benda tu. Alright. So seperti mana tajuk buku ni, Trade Like a Shark, the main objective adalah untuk kita set satu psikologi dalam diri kita, macam mana jerung-jerung ni trade. Dan macam mana kita nak kita nak ubah diri kita daripada mindset seorang bilis, seorang retailers biasa, menjadi mindset seorang jerung. Itu yang the main objective untuk buku ni lah. So dalam introduction dia, antara yang Robbie Burns ni cakap, dia kata ni based on kajian dekat US lah, back on 2011 ke 2016 waktu buku ni dibuat. Dia kata 70% investor lose over time, dan 95% of day traders pun akan lost. Maksudnya, ramai gak yang susah nak buat profit sebenarnya kan dalam saham ni. Selalu kita kita bagi tahu, dimomok-momokkan yang senang nak buat duit dalam saham ni kan. Dia possible nak buat duit, betul kan. Tapi ramai orang akan kalah juga over time. So kita nak belajar kenapa ramai orang akan kalah. Dia tak semua orang akan kalah, tapi ramai orang akan kalah. Dan sebenarnya sebab kekalahan ni semua orang dah tahu dah. Tapi ramai orang susah nak overcome benda tu. Dia bukannya satu secret ke apa, tak. Orang dah tahu, cuma susah nak overcome benda tu. Semasa disebabkan sama ada keegoan sendiri, emosi sendiri, dan itu yang kita nak belajar dan improve over time. Sebab our objective is untuk konsisten buat duit over time. Kita tak nak buat duit hari ini sahaja. Kita tak nak buat duit minggu ni sahaja kan. So kita kena belajar. Dan dia kata kenapa ramai orang gagal pada kebanyakan masa adalah kerana psikologi manusia itu sendiri yang menyebabkan dia gagal. Okay. So dia kata dalam antara buku dalam ayat dia kata you have to get those teeth out, bear them and be totally ruthless in cutting losing positions and running the winning ones. So kita kena kental, kita kena berani, kita kena buang emosi kita dalam cut losses kita dan keep our winning profit. Kita ride the winning profit. Bila kita dah buat trading plan, gagal, kena cut losses. Bila dah menang, kita ride our win. Tapi kebanyakan kita, bila losses, kita biarkan. Makin lama makin besar. Bila profit, dapat 3%, 5%, dah nak take dah. Sedangkan dia dalam uptrend, contohnya. Dan so inilah masalah kebanyakan daripada kita. Bukan sahaja tuan-tuan, tapi diri saya sendiri, over time akan hadapi benda ni. Benda ni emosi. Kita nak belajar melawan benda tu. Okay. So, dia akan ajar kita, dia kata, I am going to teach you to be the shark gobbling the fish. Kita nak jadi shark yang makan ikan-ikan. Kita tak nak jadi ikan-ikan yang dimakan oleh shark. Right. Dan antara ayat dia lagi, saya petik yang best-best lah.
Dia kata, okay, most people in the market are fishes. Dia kata, kebanyakan daripada kita adalah ikan-ikan. Kita berenang, they are swimming about panicking, worried, fearful, greedy. Macam-macam emosi ada. Kita berenang dengan, panik, hari ini panik. Esok risau, lusa takut, tulat tamak. Setiap hari emosi yang berlainan. Kan? Market berlainan, kita pun jadi berlainan juga emosi-emosi kita. So inilah fish-fish di lautan sana, di lautan saham. Cuma dia kata kita nak berubah. Kita nak ubah benda tu, kita nak menjadi seorang shark. Yang ada satu je tujuan dia nak menang dalam dunia saham. Alhamdulillah. So dia mengharapkan buku ni dapat bantu lah. Okay, dia tentang psikologi. Okay, kemudian ni dia kata, this book is called Trade Like a Shark and that's exactly what you have to do to win. Dan kita kalau nak menang kena like a shark. Kita kena jadi cold, ruthless, efficient, unemotional. Ni ayat penting dia. Dan kita kena jadi cold, ruthless, efficient, unemotional. Maksudnya dalam kita melaksanakan trading plan kita, emosi adalah benda pertama kita kena buang. Kita kena menjadi seperti robot. Kena buang emosi kita. Dan okay, and then alright. Okay, ni sama. Sorry, tersilap. Okay, so topik pertama dia adalah The Way of Shark. Dia cerita dan dia bahagilah ada 3 topik utama, 3 topik besar. Macam kita tengok dalam ni tadi, ada 3 topik besar. Saya akan tengok part 1 dulu, chapter 1 and 2. Okay. Okay. Kita tengok masa ke lah. Saya tak nak ambil masa banyak. Maybe 20 minutes max. Alright. So dalam chapter 1 dia kata, it's a business, not a hobby. Okay. So benda pertama, dia kata, kebanyakan orang yang gagal ni, untuk menjadi seorang shark, kita tak boleh rely ke orang lain untuk analyze stocks yang kita ada. Kita sepatutnya kena sendiri analyze the facts and figures yang ada dan do our own analysis. Itu adalah antara ciri-ciri seorang shark. Okay. So bila mana, okay, tu saya tahu ya, it is self-explanatory lah. And then, yang kedua, kalau kita invest untuk excitement, you are a damn fool. Ni John Bogle kata dan dia quote dalam buku dia. So ada orang dia invest sebab rasa excitement kan, rasa macam excitement macam berjudi pula. Kan, tapi orang yang buat macam tu, it is a damn fool, John Bogle kata. Dan ramai orang anggap trading ni macam hobi, tapi dia bukan hobi. Siapa yang buat macam hobi, dia selalunya akan kalah. Dan sebab trading is not a hobby, it is a business. It is a serious matter. Dan siapa yang buat seronok-seronok, tak ada disiplin, dia akan kalah over time. Maybe time market bull, dia akan buat duit. Dan dia ingat dia dah hebat. Tapi time market dah start ding-dong, dia tak ada disiplin, dia akan kalah. Okay. Dalam bisnes, ada masa kita kena pecat employer, walaupun terpaksa. Kalau tak, bisnes boleh lingkup. Kan? Contoh macam COVID. Kan? Walaupun it is very saddening kan, sangat sedih, ramai orang kena pecat. Tapi kadang-kadang ada company yang terpaksa nak pecat. Terpaksa buang pekerja. Sebab kalau dia tak buang pekerja, bisnes dia akan lingkup nanti. Ini contohlah. Contoh. So, dalam keadaan macam tu, seorang businessman, dia kena buat decision yang very tough. Walaupun dia akan rasa macam lepas pecat, aduh, kenapalah aku pecat dia? Macam mana dia sekarang dah tak ada kerja dah. Dia akan teringat-ingat benda tu. Tapi, dalam bisnes, kita kena buat benda tu. Terpaksa buat untuk menyelamatkan. Kalau dia tak buang satu pekerja, mungkin 50 pekerja akan terjejas. Satu bisnes akan terjejas. So, dia terpaksa korbankan sebahagian demi menyelamatkan yang lebih banyak. Okay. So, dalam trading, benda yang sama. Kita kena jadi cold-hearted. Kita kena jadi kejam, terpaksa. Sebab, kalau kita tak buat tough decision, okay, kalau tak buat tough decision, without emotion akan jadi lebih teruk. Contohnya, kalau kita tak cut our losses small, it will be a very big losses. Kalau kita tak cut our losses when it is 3%, walaupun kita terpaksa rasa perit, terpaksa cut losses kita, 3%, contoh 300, RM30, ikutlah berapa amount pun kan. Setiap orang ada dia punya amount yang dia rasa besar. Dan kita tak boleh pukul rata semua orang. 3%, 5%, kita rasa besar. Tapi if that is in our trading plan dah dalam trading plan kita kena cut macam tu, dah pecah support, kita kena cut. Buang emosi kita tepi, kena cut. Kalau tak, apa akan jadi? Nanti dah akan jadi 10%, 15%, 20%. Dan masa tu, kita pun dah daripada boleh cut small, kita terpaksa cut big pula. So dia akan, modal kita daripada 100%, kalau cut 3% jadi 97%. Tiba-tiba jadi 80%. Dan mungkin ada antara kita pernah tengok tak, kalau kita cut losses 10%, berapa banyak kita kena untung untuk cover balik 10% loss tu. Ada orang buat chart macam tu kan. Kalau macam loss 10%, kita kena untung 13% contohnya untuk cover balik yang losses tadi. Tapi kalau kita rugi 3% saja, mungkin kalau kita untung 10% nanti, boleh cover dah balik.
Kan? Logically dia macam tu. Kan? It is very logic. Cuma emosi kita kadang-kadang menguasai diri kita. So, dalam trading, kita kena be cold-hearted. Kena cut our losses when we have to cut. Dan tak terima loss dengan cepat antara punca terbesar ramai trader kalah. Dan bila harga dah jatuh, ramai anggap bila harga dah jatuh dan jatuh dan jatuh, ramai orang anggap, aduh aku stuck lah ni, tak apalah, hold je dah bertahun-tahun. Dan itu antara punca ramai orang kalah. Dan last decide untuk quit je lah kan. Stock ni scam. Sedangkan diorang tak follow trading plan dengan betul. Kan. And then logically and emotionally juga kita sepatutnya letak trading stop dan biarkan stok terus naik. Kan. Contoh stok dah start naik, kita jangan TP awal sangat. Kan. Kalau stok dah start uptrend, kita letak trading stop dan ride the profit. Kan. Dia semakin naik, increase trading stop kita. Naik lagi, increase trading stop. Kan. Supaya kita boleh ride the profit. And then kita ini semua saya cerita apa poin-poin penting daripada buku tu. Dia kata kita tak boleh emotionally involved dengan stok. Kita tak boleh ada rasa attach dengan stok tu. Kita kena buat research sendiri, tengok chart, buat trading plan dan jangan peduli apa orang lain fikir tentang analisis kita. Kita dah ada research kita, ada analisis kita, ada trading plan kita, follow. Orang lain kata, taklah macam ni lah sepatutnya, taklah macam ni sepatutnya. Kita abaikan dulu. Abaikan noise-noise kat tepi, yakin dengan trading plan kita dah buat. Betul kita boleh minta nasihat orang, cuma noise terlampau banyak nanti akan kacau trading plan kita. Kita akan jadi ragu-ragu. Okay. Kemudian ke-8. Dia kata sini, saya quote yang menarik. Those traders who have confidence in their own trades, who trust themselves to do what needs to be done without hesitation, are the ones who become successful. They no longer fear the erratic behavior of the market. They learn to focus on the information that helps them spot opportunities to make a profit, rather than focusing on the information that reinforces their fears. So trader, terjemahan dia, kalau dia mungkin tak faham, so trader yang yakin dengan trade dia sendiri, yang percaya dengan diri dia dan tahu apa yang perlu dibuat, without ragu-ragu, adalah orang yang akan berjaya. Dan dia tak takut dah dengan market yang ding-dong volatile, naik sekejap naik atas, sekejap naik bawah. Dia tak takut benda tu dah. Dan dia belajar untuk fokus dekat information yang ada, raw information, dan daripada raw information ni dia buat analisis dia sendiri untuk cari opportunity nak buat untung. Kan, daripada dia tak tengok dah I3 investor, ramai orang gosip-gosip sana kan, nak jatuh ni, nak naik ni, dia tak peduli benda tu. Dia yakin dengan apa analisis yang dia buat. Inilah orang yang akan berjaya. Kemudian ke-8. Bila menjadi jerung, menjadi seorang shark, berarti kita kena jadi kejam dan cold-hearted dalam menjalankan bisnes. Okay. Bagi kita untuk trading bisnes, macam mana ayat dia? Saya dah laju sangat. So inilah kita kena jadi macam ni lah dalam trading bisnes ni. Kita kena jadikan bisnes ni di trading ni as a business. Tapi ramai orang tak faham benda ni. Ramai orang ingat trading ni adalah lifestyle. Tapi shark tak berenang untuk seronok-seronok. They are serious in their business. Okay. Dan kemudian yang ke-9, BBC pernah buat satu show. Mungkin boleh tengok nantilah lepas ni kan, tentang new traders. Nama dia Traders Millions by the Minute tahun 2014. Dia kata show ni punya objektif adalah nak tengok new traders punya mindset. Dan cuba teka apa diorang fikir. Ramai yang berangan-angan nak supercar, nak yak dan macam-macam benda mewah yang lain. Ni traders fikir. Itu adalah impian diorang. So yang macam ni susah nak tahan lama. Itu based on BBC punya itulah BBC punya show tu kan. So maksudnya kalau dia ingatkan masuk dalam trading ni boleh jadi cepat kaya, skim cepat kaya, itu mindset yang silap. Yang mindset yang kena buang awal-awal. In the long run betul, ada orang boleh jadi kaya dengan trading, tapi ramai juga orang boleh loss banyak. So yang penting adalah disiplin. Focus on the process, trust the process, the outcome will come by itself. Yang ke-10, the big ones, maksudnya orang-orang yang banyak duit. Take the psychology out of the game. Have a game plan and stick to it. Ini kata Tim Erb. Okay. So kita kan have a game plan, ada trading plan dan stick to it. So kita selalu dengar ada benda ni kan. Benda ni benda yang common. Selalu cakap dalam kelas-kelas mana-mana, kelas saham apa semua. Mesti ada trading plan. Mesti ada trading plan. Tapi ramai orang tak nak buat trading plan. Sedangkan benda ni satu dunia guna. Satu dunia punya prinsipal adalah sama. Pastikan ada trading plan dulu sebelum membeli. Siapa yang tak ada trading plan, prone untuk kalah. Siapa yang tak stick dengan trading plan, prone untuk lose. Benda simple saja. Cuma ramai orang yang ingat nak buy call, nak counter apa yang best nak naik ni.
Betul, semua tu betul kan. Kita nak benda tu. Cuma asas dia kena ada. Kalau kita tak ada asas, tak ada trading plan, main meredah je masuk mana-mana, counter yang patut boleh buat untung pun menjadi rugi. Okay. So ada cerita dia, ada cerita panjang lah dalam buku tu. Cuma point dia adalah ada trader, dia kata ada trader ni yang tak buat profit walaupun dah trade selama 7 tahun dah. Dan trader tu mengaku sebab dia adalah kerana dia susah nak terima kalau dia buat losses. Dia buat losses je dia susah. Dia susah nak terima dia salah. Kan kadang-kadang kita buat loss, boleh naik lagi ni. Kita ingat boleh naik lagi kan. Kita susah nak terima yang plan kita dah gagal. So kita cut our losses lah. Tapi dia kata dia susah nak terima. Dan dia anxious nak proof yang dia masih betul. Boleh naik lagi ni, boleh naik lagi ni. Losses makin banyak. 15% loss, 20% loss. Boleh naik lagi ni. Dia masih yakin yang dia akan betul. Dan last, dia tak buat profit lah walaupun dah 7 tahun. Sebab ada sikap macam tu. So sepatutnya, kita tahu kita kalah, kita salah, cut, tukar, move on. Okay, itu dia chapter 1. Dalam chapter 2, what kind of traders are you? Okay, nak habis ni. Okay, panjang nak bebel nanti kan. So what kind of traders are you? Kita kena faham diri kita masing-masing kan. Kita ni what type of trader? Apa karakter diri kita untuk mendekatkan diri kita menjadi lebih serupa dengan Jerome? Kan? Kita kena kenal diri kita dulu. Kita kena kenal juga yang nombor 3 ni, emosi apa yang kita ada yang membuatkan kita selalu kalah. Apa yang buat kita selalu lose dalam saham? Kan? Kita ada trading journal, sepatutnya kena ada. Kita ada trading plan. Tapi apa yang selalu buat kita ni kalah sedangkan orang lain boleh profit? Kita kena review benda tu selalu. Kan? Kalau kita tak belajar dari kesilapan yang lama, kita akan buat kesilapan yang sama je lah setiap kali. So bila kita nak improve, bila kita nak dapat profit. So kita kena kenal benda tu. Dan kita semua ada emotional brain. Dan brain kita ni penuh dengan emosi. Tapi kita kena kenal pasti mana yang boleh membantu kita dan mana yang akan merosakkan kita dalam trading. So mana emosi yang it is good for us. Dan untuk kita konsisten dalam trading, bagus untuk kita. Mana emosi yang akan membuatkan kita gagal dalam trading ni. Kita kena kenal benda tu. So, dan kita kena belajar juga macam mana emosi seorang shark. Macam mana emosi seorang jerung. So, emosi yang orang yang gagal ni kita kena buang dan kita kena gantikan dengan emosi orang yang jerung ni. Kita kena belajar. Benda ni boleh belajar. Dan benda ni boleh belajar dan kita akan tengok. Kita akan tengok apa type of trader yang ada. So, ni contoh-contoh jenis trader yang ada. So, yang pertama adalah lovers. Jenis trader lovers. Maksudnya company ni ada bad news ke? Apa ke dia still akan suka kan. Contoh susah bagi contoh nanti ramai orang terasa tapi apa-apalah dan company ni dah bagi tahu dah bad news ni, hutang banyak ni, chart dah tunjuk dah dia makin jatuh, tapi dia kata wish tak boleh naik ni kan, boleh pergi RM1 ni kan. Dia sayang sangat company dia tu dan dia yakin dengan dia punya cinta dia. Tu bahaya. Yang kedua, out of the boxes. Dia tak suka simple strategy. Dia suka buat trading jadi susah. Dia fikir, dia pun mulalah campur macam-macam jenis indikator sampai 10 indikator dalam satu chart. Dan dia tak suka yang simple-simple ni. Dia rasa 10 indikator dalam satu chart lagi bagus untuk dia. Okay. Yang ketiga, gamblers. Nak rasa seronok dalam market. Dia tak suka buat research tapi just nak rasa the excitement je. Salah je. Tapi tak kisahlah dia salah ke betul, dia suka the excitement. Dia kalah pun dia okay, dia betul lagi dia suka. Dia gambler. So benda ni tak bagus. Ya, tapi inilah yang ada kat luar sana. Yang keempat, worries. Dia terlampau risau. Setiap hari dia risau. Dia dah masuk, dia risau. Dah naik pun dia risau. Dah turun sikit pun dia risau. Naik lagi pun dia risau. Hari-hari dia risau. Dia pun tak tahu nak buat apa. Sampailah, dia kata, aduh risaunya aku. Tipi je lah. Esok naik lagi. So, ini ada kan. Dan kita tak lari. Mungkin kita ada a bit out of everything here. So kena belajar lah macam benda tu supaya tak risau sangat macam mana nak buat. Kemudian ada yang perfectionist. Dia betul sentiasa. Dia nak betul je sampai lupa yang market ni bukan perfect. Sampai dia persoalkan, contoh, kenapa tak boleh ada fair value yang sama untuk semua saham? Kenapa investment bank kata fair value ataupun target price untuk Supermax RM10? Ada yang kata RM6, ada yang kata RM7. Mana aku nak ikut? Semua betul ni. Dan dia kata, ini salah ni, ini je betul. So dia ingat market ni perfect, sedangkan market bukan perfect. Kadang-kadang kita dah buat trading plan, support pecah. Kenapa boleh pecah ni? Dia persoalkan semua benda tu. So perfectionist. So ini tak boleh ada lah sepatutnya, market tak perfect. Kita hanya boleh buat plan sahaja. Dan ada yang nombor 6, sheep. Dia tak boleh nak beli apa-apa saham sampailah ada website bagi tahu suruh beli. Contoh i3 Investor gosip tentang saham ni top.
Okey, uish, company ni akan dapat projek 100 trilion ni. Ini akan jadi apa nama dia? Wak Kedah. Kan? Company akan jadi Wak Kedah. Baru dia nak beli. Ui, ada dapat bertrilion-trilion punya galian. Kan? Dapat bertrilion-trilion punya projek. Baru dia nak beli. Website tu suruh beli, baru dia beli. Lepas tu bila hilang orang yang bagi info tu, dia pun terciduk seorang-seorang. Dan dia terlampau ikut orang. So ini bahaya. Kemudian ada lazy bums. Lazy bums ni orang yang percaya yang duduk malas-malas pun boleh kaya dalam trading. Tak payah buat research, tak payah buat plan, boleh jadi jutawan. Follow je baikal orang, boleh kaya. Okay, ni bahaya. Kemudian ada nombor 8, mules. Mules ni opposite kepada sheep. Sheep sini tadi. So mules ni bagi dia je betul. Yang lain orang semua salah. So, nombor 9, cats. Cats ni enjoy buat research tapi senang boring. So ni dia jenis swinger. Cuma loss pun dia akan swing juga, dia tak letak stop loss. Tapi menang pun dia buat swing juga. So itu okey lah, tapi bila loss tu dia tak buat stop loss. So dia ni dah hampir boleh jadi shark dah kalau dia belajar untuk letak trading stop ataupun stop loss. Kemudian kita ada ponies. Ponies ni pula orang yang ada jenis satu strategi je. Kalau dia betul je sekali dengan strategi yang dia guna tu, dia rasa strategi ni je lah yang dia akan stick. Dia tak nak ubah. Contoh, tiba-tiba ada strategi tu dia kalah. Dan dia silap balik-balik dengan strategi yang sama. Dia kata, tak, ni nasib je ni. Aku akan stick juga dengan strategi aku. Aku rasa aku yang paling betul. So, ni bahaya. Kita kena ada different strategi untuk different market punya situation. Okay, dan kemudian yang ke-11, greedy gets. Terlalu banyak buat trade. Ada mak. Saya ada nombor 12 lagi. Ada nombor 12, cuma kat bawah. Okay. Kemudian kita ada greedy gets. Greedy gets ni adalah orang yang terlalu banyak buat trade. Sebab dia nak buat duit laju. Dia FIFO hari-hari FIFO, tapi dia tahu dah FIFO selalu ni dia selalu buat silap. Contohnya dia selalu buat loss. Ada orang FIFO boleh menang. Ada orang FIFO ni dia okey. Dan dengan strategi yang betul, okey je. Cuma kalau dia dah tahu FIFO balik-balik, dia selalu salah, dia selalu lose dan dia tak nak improve dari benda tu. Kan? Sebab dia terlampau tamak. Dan itu masalah yang besar. Nak FIFO tak ada masalah. Tapi kena ada strategi yang betul. Sebab ramai je orang boleh buat profit dengan FIFO. Tapi kalau dia rasa tamak, sebab tamak dia nak FIFO, tu bahaya. Kan? Kena pastikan strategi tu ada. Trading plan pun mesti ada. Okay. Dan yang ke-12 adalah sharks. So sharks ni adalah cold-blooded, ruthless, logical. Dia cold-blooded, dia ruthless, kejam dan dia logic. Dan benda ni sangat rare. Dan kebanyakan orang kena lalu journey tu untuk jadi shark. Dia kena belajar untuk jadi seorang shark. Dan kita semua kena belajar untuk jadi seorang shark. Kita tak boleh biarkan diri kita menjadi bilis-bilis sampai mati. Kita kena belajar untuk jadi seorang shark, buang emosi-emosi yang silap dan belajar mencari emosi yang betul untuk menjadi seorang trader. Okay, so itu je lah 2 chapter. So dalam 20 minit lah 25 minit. Okay, dan chapter 3 banyak lagi lah. Chapter 3, chapter 4. Saya tak buat lagi semua. Part 2 ni lagi. So ini kita akan simpan untuk hari-hari akan datang lah. Bila saya rajin, saya akan sambung. Okay, so itu sahaja untuk bedah buku trading. Cuma sebab session ni saya dah share dengan grup lain, grup public, saya akan stop dulu session ni dan saya akan bagi link baru dekat klien dan student saya. Saya akan bagi dekat grup. Okay, so untuk ini khas untuk klien lah, kita akan sambung dengan Q&A saham. Alright, so saya bagi dalam seminit. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa dekat link yang baru. Okey, sebelum tu ada orang tanya. Saya jawab lah. Saya baru tengok ni soalan pecat employee kan. Terpaksa mereka tukar minimum kalau boleh 10 indicators. Okey. Emosi trader yang sesuai untuk bekerja ni macam mana? Apa cara trade yang sesuai? Kena belajar cari counter-counter untuk yang swing. Untuk yang bekerja cari counter-counter yang boleh swing. Contohnya counter-counter yang swing ni mesti biasanya counter-counter uptrend dan counter-counter yang fundamental bagus. So dia akan rasa lega. Sebab counter fundamental bagus, dia jatuh sikit, kita saut lagi. Jatuh lagi, saut lagi. Asalkan tak pecah strong support. Asalkan masih uptrend. Sebab bisnes bagus, kita dah kaji. Kita kena kaji dulu and then kita akan yakin benda ni. Contoh teknologi macam UWC, Inari, Penta, ni counter-counter yang jatuh sikit pun tak apa. Relax je. Tambah lagi lot. Every month top up. Betul. Alright. Okay. Set train stop kat P5 Plus. Guna stop limit.
Okay, so saya end ni. Saya akan sambung bagi link baru. Alright, Assalamualaikum.